Sejarah tingkatan 4, Bab 4, Era Peralihan Kuasa British di negara kita. Soalan kertas 1. Mengapakah British menubuhkan pentadbiran British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu? Mewujudkan keamanan. Apakah langkah awal British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan? Membubarkan Malayan Anti-Japanese Army (MPAJA). Apakah tugas BMA di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Memulihkan kepercayaan rakyat. Apakah kegagalan dialami oleh British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu? Kos pembangunan tinggi, membanteras kegiatan jenayah, menangani kongsi gelap. Yang manakah berikut mengenai isi kandungan kewarganegaraan mengikut prinsip jus soli? Rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu atau Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Mengapakah British memperkenalkan Malayan Union yang mengganti BMA? Melicinkan sistem pentadbiran. Apakah tujuan Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum? Meminta hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Malayan Union mengisytiharkan Kertas Putih 6274. Apakah Kertas Putih tersebut? Konsep kesatuan. Yang manakah berikut merupakan peranan Raja-Raja Melayu dalam Malayan Union? Membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Siapakah yang menggunakan berbagai teknik untuk mendapatkan tandangan Sultan berkaitan Malayan Union? Hero McMichael. Mengapakah Sultan-Sultan menandatangani perjanjian Malayan Union? Diugut dan diancam oleh pegawai British. Mengapakah bantahan terhadap Malayan Union disurahkan oleh akhbar-akhbar Melayu? Malayan Union membawa kerugian kepada orang Melayu. Manakah berikut berlakunya peristiwa yang berkaitan Sultan dan rakyat bergabung menentang Malayan Union? Seramai 20,000 orang berhimpun. Datuk Jaafar mengesah orang Melayu menentang penjajah British. Bantahan di Johor. Manakah negara yang mendarat di Sarawak selepas tamat Perang Dunia Kedua? Australia. Apakah yang menyatakan prinsip ke-8 Perlembagaan 1941? Warga Sarawak memegang pentadbiran. Apakah penentangan rakyat tempatan terhadap penyerahan Sarawak? Bantahan golongan wanita. Bagaimanakah gerakan anti penyerahan semakin mendapat sokongan umum? Sokongan daripada penerbit akhbar tempatan. Siapakah antara pejuang kemerdekaan Sarawak yang menikam Duncan Stewart dalam peristiwa sungkit berdarah? Rosalie Dobie. Apakah sasaran utama bagi kumpulan Rukun 13? Menghapuskan pegawai tinggi British. Siapakah yang mengetuai pentadbiran BMA di Sabah? CFC Makaski. Apakah yang disetujui oleh Syarikat Borneo Utara British SBUB selepas tamat Perang Dunia Kedua? Menyerahkan Sabah kepada kerajaan British. Apakah punca utama penyerahan Sabah kepada British pada tahun 1946? Kekurangan sumber kewangan. Apakah tindakan yang dilaksanakan oleh British bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme di Sabah? Menawarkan kenaikan pangkat. Apakah punca penduduk Sabah kurang melibatkan diri dalam gerakan anti penyerahan? Mengehatkan peluang dalam bidang ekonomi. Mengehatkan peluang terlibat dalam pentadbiran. Soalan kertas 2, bahagian A. Penyerahan kuasa oleh pentadbiran tentera Jepun kepada British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Mengapakah British menubuhkan BMA di Tanah Melayu? British menubuhkan BMA untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan di Tanah Melayu. Selain itu, BMA berusaha memulihkan kepercayaan rakyat dan pemulihan sosioekonomi. BMA juga menyediakan bekalan hidup harian kepada penduduk. Terangkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh BMA. Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh BMA ialah memulihkan kepercayaan rakyat. BMA berusaha memulihkan kerosakan infrastruktur selepas peperangan.
Selain itu, BMA berusaha mengembalikan kestabilan dan keamanan tanah Melayu dengan membubarkan pasukan MPAJA. Pada pandangan anda, mengapakah rantau Asia Tenggara menjadi tarikan kuasa-kuasa dunia? Rantau Asia Tenggara mempunyai kekayaan sumber bahan mentah seperti biji timah, emas dan rempah ratus. Rantau Asia Tenggara juga memiliki lokasi yang strategik untuk meluaskan kuasa politik. Selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, berbagai reaksi diterima oleh British yang berkaitan pengerahan Sarawak kepada pentadbiran British oleh Vandenbroek. Jelaskan faktor-faktor penduduk tempatan Sarawak yang menentang pengerahan Sarawak. Faktor yang menyebabkan penentangan pengerahan Sarawak kepada pentadbiran British adalah tindakan Vandenbroek telah melanggar prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Selain itu, Vandenbroek mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Faktor seterusnya adalah Garrett T. McBrien menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan dan bujukan untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Jelaskan peranan apa dalam membantu gerakan anti pengerahan Sarawak. Akhbar Utusan Sarawak diterbitkan pada tahun 1949 memainkan peranan penting dalam gerakan anti pengerahan Sarawak. Utusan Sarawak digunakan untuk menyebarkan tentangan terhadap pengerahan Sarawak. Pengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan pengerahan Sarawak. Artikel bertajuk Kerajaan British menipu rakyat telah berjaya membuka mata rakyat Sarawak. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah apa penting kepada masyarakat? Pada pengetahuan saya, akhbar merupakan sumber isu semasa kepada masyarakat. Akhbar memainkan peranan penting dalam pengajaran yang berguna kepada masyarakat. Mengapakah pengerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan daripada rakyat tempatan? Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan daripada rakyat tempatan disebabkan Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza bahasa, budaya, sistem kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi. Ini menyukarkan pemimpin Sabah menghimpunkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Tindakan British menawarkan ahli persatuan jawatan dalam kerajaan untuk melumpuhkan pengaruh pemimpin tempatan. Mengapakah sosioekonomi menjadi gerakan anti pengerahan Sabah kurang berkesan? Pengerahan Sabah dianggap sebagai peluang penduduk tempatan terlibat dalam pentadbiran. Pengerahan tersebut juga memajukan bidang perniagaan dan meluaskan aktiviti perdagangan. Selain itu, pengerahan ini dapat membangunkan Sabah selepas perang. Andaikan anda ialah pemimpin negara, apakah langkah yang anda akan laksanakan untuk memajukan negara? Sebagai pemimpin negara, saya akan meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran negara. Selain itu, saya akan mempromosikan keistimewaan negara supaya pelancongan negara terkemuka di dunia. Soalan kertas 2, bahagian B. Jelaskan latar belakang penubuhan British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. BMA di Tanah Melayu bermula pada 12 September 1945 selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. BMA diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera persekutu di Asia Tenggara. Perancangan hak ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hak Ehwal Awam. Tugas BMA adalah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Apakah tugas-tugas British Military Administration (BMA) di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Tugas BMA adalah mengembalikan kestabilan dan keamanan Tanah Melayu dengan membubarkan MPAJA pada 1 Disember 1945. BMA mengarahkan pemulangan semula senjata diberikan sebelum ini semasa pendudukan Jepun. BMA gagal menghapuskan kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Tugas seterusnya adalah memulihkan kepercayaan rakyat Tanah Melayu. Rakyat mengalami kesukaran hidup semasa pentadbiran Jepun. Rakyat mengalami kekurangan bekalan makanan, ubat-ubatan dan wang serta wabak penyakit semakin merebak. Ini telah memberi peluang BMA mengambil alih pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Huraikan cara-cara seseorang pemimpin negara mendapat sokongan daripada rakyat dalam sistem pentadbiran. Cara yang boleh mendapat sokongan rakyat adalah menjaga kebajikan rakyat. Pemimpin patut mengutamakan kepentingan dan kebajikan rakyat yang dipimpin. Contoh memberi pendidikan kepada semua golongan masyarakat. Pemimpin yang tidak salah menggunakan kuasa dalam pentadbiran juga dapat sokongan rakyat. Pemimpin melaksanakan pentadbiran dengan amanah dan jujur. Contoh tidak melakukan salah seperti rasuah.
Terangkan latar belakang pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu selepas tamat Perang Dunia Kedua. Unit perancang Tanah Melayu melangkah pentadbiran baharu di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union. Rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Rancangan Malayan Union diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Kandungan Kertas Putih adalah British mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menubuhkan pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Apakah ciri-ciri dalam perlembagaan Malayan Union dalam aspek pentadbiran dan kewarganegaraan? Pentadbiran Malayan Union adalah kesatuan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat. Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja. Kewarganegaraan Malayan Union diasaskan melalui prinsip jus soli. Rakyat dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Individu yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun diberi kewarganegaraan. Individu yang kurang 18 tahun tetapi ibu bapanya warga negara turut diberi kewarganegaraan. Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan sebab-sebab British berusaha memperkenalkan sistem pentadbiran baharu di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Berdasarkan pengetahuan saya, British berusaha memperkenalkan sistem pentadbiran baharu di Tanah Melayu disebabkan mendapat sokongan daripada pihak yang memiliki kekuatan. Ini dapat memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak jika berjaya menguasai Tanah Melayu. Pihak British mempunyai sepenuh kuasa politik negara dapat memiliki dan menguasai pentadbiran negara. Pihak British juga mementingkan keuntungan diri berbanding dengan kebajikan rakyat dengan menguasai hasil ekonomi negara.